Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kita Allah kita dapat bertemu lagi. Kita dapat bersama-sama berkumpul di rumah Allah ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, menjadi wang dan masa untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana untuk menunjukkan kewajiban atas setiap setiap muslim-muslimat yang menahan dan kemarin ini. InsyaAllah kita mudah dirahmati dan taufik Allah SWT dan mudah-mudahan mengharapkan kita ini dirahmati oleh Allah SWT. Sambungannya di keempat memelihara waktu. Nanti yang membuka surat 13. Kata Syekh Daud bin Abdullah rahimahullah ta'ala, Rafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Keempatnya memelihara akan waktu. Keempatnya memelihara akan waktu. Nah, itu Syekh sebut, barang siapa yang berkehendak sembahyang, maka tak dapat tidak daripada dia mengetahui dan melakukan 12 perkara agar sembahyang kita ini jadi sempurna. 6 perkara dahulu pernah masuk pada sembahyang, dan 6 perkara 6 perkara kemudian daripada masuk sembahyang. Yang pertama, ilmu kita dah lepas, dan yang kedua wudu dah lepas, dan ketiga wudu lepas. Pada hari ini kita akan masuk pada yang pakaian. Yang keempat, memelihara waktu. Kata Syekh, yang keempatnya memelihara waktu, memelihara akan waktu. Apa maksud dengan memelihara waktu? Maksudnya memelihara waktu ni, kita sembahyang di awal waktu. Kita sembahyang di awal waktu. Kata sebagian ulama, memelihara waktu ni, kita mengetahui masuk waktu. Mengetahui masuk waktu. Kalau kita sembahyang tanpa kita peduli masuk waktu atau tidak, kita sembahyang dengan agak-agak atau agama-agama kita, maka tidak sah sembahyang, tak sah sembahyang. Jadi setengah daripada golongan yang tidak memelihara waktu, mereka yang sembahyang tidak melihat jam ataupun tidak confident, tidak confirm masuk waktu atau tidak. Ini dalam kitab fiqh menyebut, siapa yang sembahyang dengan agak-agak itu, walaupun selepas dia sembahyang memang betul masuk waktu,
maka dia sembahyang tadi tak sah. Dia perlu ijtihad. Ijtihad ni kena tengok pasti confirm dulu masa waktu, ikut dengan mana-mana jalan. Tapi sekarang ni kita mudah, tak ada jam pun handset ada. Tidak pun kita dengar suara azan. Itu maksud memelihara waktu. Itu satu pendapat, ya itu pun betul. Ada pendapat memelihara waktu ni, ini memanglah mana kita semayang sesuatu semayang itu pada waktunya. Semayang kita letak pada waktu dia. Kita semayang pada waktu dia. Sebab semayang ni berwaktu. Kata Allah, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Semayang ini merupakan kewajipan ke atas muslim-muslimat, yang mana ia merupakan satu fardu dan mempunyai waktu. Bila dia mempunyai waktu, maka kita kena jaga dalam waktu itu. Dan tapi segera dalam semayang ini bukan macam mana segera kita nak masuk tanah, segera sakit segera juga itu segera semua tu. Itu dia tak kira. Ada hantu raya di depan tu dia tak boleh. Lepas tu kira lain. Itu dia panggil segera semua tu. Ini segera juga katanya. Bila lepas Allah azan tu, terus semayang tak. Dia tengoklah, tengok kesesuaian tempat. Kalau sini Jumaat, kalau kata tempat tu Jumaat dia agak lambat sikit, nak semayang Jumaat, kita setengah jam lah. Itu masuk cepat. Jangan sampai cepat semayang tak semayang Jumaat. Kenapa kamu tak semayang di masjid? Masjid semayang lambat. Ayat ada kemah. Aku nak kira cepat. Islam tu semayang cepat. Tapi aku tak pergi masjid. Semayang cepat dalam semayang ni bukan mana cepat kita masuk tanah atau cepat sakit pun. Kita faham? Ini pelihara waktu. Kalau nak faham pelihara waktu ni panjang. Memelihara waktu. Tapi tak apa, kita sebut sisi. Saya nak bagi tuan-tuan ni puasa payah. Di puasa payah pun nak bagi puasa tuan-tuan ni puasa ilmu ni bukan mudah. Ilmu ni bukan mudah. Kita nak tengok sendiri, belajar sendiri, atau belajar di YouTube. Ilmu ni sebenarnya dia payah. Dia perlu diperhalisi dan dia perlu ada guru. Memelihara waktu ni, dia sebenarnya sebab dalam Al-Quran sebut fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Maka willah neraka wil. Kata sekarang ni terjemah dengan celaka. Kalau terjemah secara beradab, rugilah. Tapi kalau wil tu makna neraka. Wil ni satu lembah yang terdapat dalam api neraka, satu wadi. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Maka wil bagi orang-orang yang sembahyang, yang mana sembahyang mereka dalam keadaan sahun, lupa. Jadi mengikut kiraan Abdullah bin Abbas, dia membaca bukan dibaca dengan sahun, lahun. Wa wailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim lahun. Lahun ni lupa dan tak sedar, leka. Dan dia kata apa? Abdullah bin Abbas, dia kata as-sahwu ialah tarku waqtiha, tinggal waktunya. Celakalah bagi orang-orang yang semayang dalam keadaan leka. Apa leka? Semayang berkali, semayang pun lambat. Orang bangun nanti dulu tengok makan nasi, lepas tu dia tengok TV, seokok, rehat dulu. Lepas tu dia pasal nak semayang, baru dia semayang. Itu dia panggil leka. Ini dia panggil tinggal waktu. Tinggal waktu. Kalau kita semayang dulu, semayang di waktu asar, memang dah masuk. Para sahabat dari mereka, kita mengeluarkan waktu yang sepatutnya.
itu pun yang dipanggil orang yang tinggal pada waktunya. Kalau zuhur pukul 1.30, dia pergi semayang pukul 3, dia pergi semayang pukul 4, pukul 4.30 dia semayang. Itu maksudnya tidak memelihara waktu, dia tak jaga waktu. Waktu semayang ni bila masuk waktu zuhur, itu waktu zuhur. Bukan maksud tidak memelihara waktu ni di semayang waktu asar. Itu memang termasuk juga orang yang tidak memelihara waktu. Dia tak letakkan semayang pada waktunya yang betul. Dia punya waktu fadilah, waktu kelebihan. Maknanya masuk waktu zuhur, kita bersiap semua semayang sunat. Itu waktu yang paling waktu yang cepat. Jadi Abdullah bin Abbas dia kata, dia tafsir sahur, dia kata as-sahwu anha, lupa daripada semayang ni yang tarku waktiha, tinggal waktunya waktu semayang. Tapi dalam hadis riwayat pada Anas bin Malik, dia kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu ala ummati, inna akhwafa ma akhafu ala ummati, sesungguhnya yang paling aku takut, apa yang aku takut ke atas umatku, takhiruhum as-salata an waqtiha, melambat mereka ini, mereka mentakhirkan, bukan mengeluarkan semayang. Mengeluarkan semayang kalau zuhur pergi semayang di waktu asar, itu lebih mengeluarkan semayang daripada waktu. Dah faham tu? Ini nanti kata takhiruh, melambatkan semayang min waqtiha, daripada waktunya. Takhiruh an waqtiha, mentakhirkan semayang daripada waktu. Ada juga watakjilahum, dan menyegera mereka itu as-salat an waqtiha, daripada waktunya. Cepat pun ada juga. Dia tak tengok jam ni. Dia tak tengok jam ni, dia tua. Dia tak tengok jam ni semayang. Kemungkinan semayang dia tadi ni, kemungkinan semayangnya belum masuk, kemungkinan semayangnya dah lepas. Waktu dia kena ijtihad, dia kena pastikan jam masuk. Takut saat ni kita menyegerakan semayang belum masuk waktu, kita pergi semayang awal, ataupun melambatkan semayang. Itu yang Nabi kata, inna akhwafa ma akhafu ala ummati takhiruhum as-salata an waqtiha wa ta'jiluhum as-salata an waqtiha. Mereka melambatkan sembahyang daripada waktunya yang betul, ataupun Nabi kata menyegerakan sembahyang daripada waktunya. Ini pun Nabi tahu. Ini yang cinta ni kena jaga waktu, memelihara waktu. Dipaham satu-satu. Jadi hak ulama ubah ni semua ada dalil belakang. Ada dalil. Ini pun saya main ni bukan saya main bentang dalil. Ini sebenarnya saya ingat. Kalau tuan-tuan suruh ustaz dan minta ustaz bahas satu hari datang memeliharakan waktu berserta dengan dalil, boleh. Empat lain. Ini bukan saya main bentang dalil lah. Ini bukan seminar pun, bukan. Saya main baca kitab. Tapi Nabi tahu kata sekurang-kurangnya kita tahu bukti dalil. Setiap perkataan ulama dalam kitab-kitab mereka. Habis. Kelima menghadapkan kiblat. Menghadap kiblat. Maksud kiblat ni adalah Kaabah. Menghadap Kaabah ni, menghadap Kaabah. Cuma yang dekat tu dia menghadap air, yang jauh dia menghadap pihak. Menghadap pihak kiblat. Sebab air mana boleh kita nak hadap air. Kalau menghadap air, mayang kita tak sah.
Kaabah lebih kurang sehari walaupun kurang masa tak terus itu. Kalau siapa yang main dulu keluar daripada Kaabah. Kaabah masjid-masjid yang besar-besar, Kaabah lebih kurang sana ke sini. Masjid tu nak besar, mau yang main ujung. Kalau betul-betul je, kalau dia pergi ke arah kiblat di situ. Yang lain semua duduk tepi kat sana. Kalau macam ni Kaabah, kalau masjid Kaabah ni kau besar mana? Kalau masjid kita semayang di Malaysia ni, kalau jemaah kan ikut sama macam tu. Ni nak kata macam mana ni? Di sini tak apa. Ni menghadap sini, tapi sebab dia jauh menghadap arah. Tapi bila dekat dia kena menghadap main. Sebab tu di Mekah dia tak ada semayang panjang pun. Dia kena lekong. Semua kena berat. Semua kena menghadap. Kena menghadap Kaabah. Dia tak ada semayang panjang je. Kalau dia semayang pada masjid bulat, dia terpaksa kena buat bulat. Mana ada di masjid Masjid Haram, dia kena buat bulat. Dia tak macam Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi, kalau Kaabah di depan, siapa semayang yang duduk tepi belah Kaabah tu semua tak sah. Tapi Masjid Haram dia terpaksa kena buat bulat. Semua kena menghadap. Semua kena menghadap bulat. Itu maksudnya menghadap main. Tapi kita ni memandang menghadap jihad. Kalau kita kata mana ustaz, mesti kena menghadap main kiblat juga. Mana masjid banyak-banyak semua tak sah. Muka duduk tepi. Kaabah ni mesti dah menghadap tu imam. Tengok imam semua, Kaabah mesti duduk tengok tu. Bayang dulu semua tak sah. Baik. Menghadap kiblat. Jadi menghadap ain kiblat bagi mereka yang berdekatan dan duduk hampir dengan Masjidil Haram, dan menghadap pihak kiblat bagi mereka yang jauh. Sebab tu tadi kita kata paling baik kita semayang ni kita duduk soal depan, paling baik duduk belakang imam. Sebab selalunya arah kiblat ni bila kita ukur arah kiblat ni, kita akan letakkan mihrab tempat ni betul-betul menghadap kiblat. Kalau macam sini, kalau pihak ukur kiblat, dia kata ada kiblat di sana, dia kiblat di sini. Kita tengok kiblat sana, okey, di tempat imam pun kita nak boleh. Itu yang paling baik kita semayang kat sana. Lebih baik lagi ialah ni soft depan. Tapi semayang kat mana pun boleh belakang. Tapi itu kelebihan yang kita semayang di seolah-olah macam kita duduk di Masjidil Haram. Tapi itu pun bukan yakin. Kita tak yakin betul-betul Kaabah duduk di depan ni. Mungkin dari sikit di beberapa mihrab di sini, mungkin di sini sikit, kemungkinan sikit dah jauh. Lepas tu ulama tak beban, jadi ulama suruh menghadap cukup dengan arah kiblat. Menghadap kiblat jadi Kaabah. Sebab dalil wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatr al-masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum. Di mana-mana saja kamu keluar, kalau kamu nak sembahyang, fawalli wajhaka syatr al-masjidil haram, maka hadaplah wajah kamu ke arah Masjidil Haram. Wahai semua kuntum, di mana tempat kamu berada, kalau kamu nak sembahyang, fawallu wujuhakum, hadapkanlah wajah kamu, ini diri kamu, ke Masjidil Haram. Jadi Nabi pada awal-awal di masuk Madinah, mula-mula Nabi pindah ke Madinah tu masa tu sembahyang tu menghadap Baitul Maqdis. Asal-asal mula Baitul Maqdis. Nabi menghadap Baitul Maqdis, menghadap ke Syam, dan Nabi membelakangkan Masjidil Haram, membelakangkan Kaabah. Muka dia menghadap Baitul Maqdis, belakang dia membelakangkan ni Kaabah. Jadi Nabi masa tak salah, Nabi sentiasa dimintai lagi, mengharapkan Allah Ta'ala ubah kiblat. Bukan kerana apa, bila menghadap ubah kiblat ni, supaya Nabi nak orang Arab ni masuk Islam. Sebab Arab ni
Arab ni perlu mereka Islam dulu daripada orang lain. Arab ni bangsa berani, bangsa yang berani. Jadi Arab ni dia ta'asub, dia golongan yang ta'asub, kuat Arab. Jadi bila Nabi menghadap Baitul Maqdis, apa Rasulullah semayang menghadap belakang kiblat. Kaabah ni mulia, walaupun hak jahat daripada Abu Lahab ke Abu Jahal, Kaabah ni tempat mulia bagi mereka semua. Kaabah ni tempat mulia. Kafir musyrikin semua dia letak berhala di keliling Kaabah. Jadi bila Nabi semayang membelakang kiblat menghadap Baitul Maqdis, satu pertama apa Rasulullah ni menghadap Baitul Maqdis itu tempat Yahudi. Kenapa tak menghadap kiblat? Yang kedua pula, Nabi membelakang pula, hubung menghadap Masjidil Haram, muka menghadap Baitul Maqdis. Jadi Nabi duduk harap memang semua takdir Tuhan belakang, Tuhan itu siap. Nabi duduk taraf berintah yang tunggu dan lepas keputusan yang Allah dia mengharap menghadap Haram. Bila menghadap Masjidil Haram, Arab dulu beginilah menghadap Masjidil Haram. Betul, Masjidil Haram tempat yang mulia, banyak yang Islam, banyak yang orang ikut tadi. Jadi Nabi duduk dia duduk harap Allah pindahkan. Itu pindah tu qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami lihat kamu tengok wajah kau tadi, tengok ke langit. Fala waliyannaka qiblatan tardaha. Okey, saya tahu okey tu. Aku nak palingkan kau kiblat yang kau suka. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Sekarang menghadaplah muka kau ke Masjidil Haram. Allah punya sayang ni Muhammad. Kalau kita ya Allah berharap hari dulu atau dulu mana boleh hari dah dulu lah. Nabi Muhammad ni dia tengok lagi. Nak tengok mana lagi, bukan tengok lagi. Kalau nak tengok ke depan tu, dia tengok tempat yang paling selamat, tak ada apa kacau, tengok lagi dah lah. Bukan dia Tuhan dulu lagi. Dia tengok ke arah tempat lagi, tempat tinggi. Bila tinggi tempat mulia. Jadi kita nak beri munasabah dengan kita tak tahu dari mana, pandang lagi di depan. Kalau Tuhan lagi supaya tentang mereka lah. Semua tentang bukan dia. Semua kita bagi, kita tak tahu di mana, kita arah ke arah yang mulia. Kita tak tanah ni tempat jijak, tanah ni macam-macam, ada bangkai, ada najis, semua ada di dalam tanah. Di tanah ni tempat buang najis. Tempat buang najis tanah ni. Jadi nak pada orang, pada tempat yang paling mulia, mana lagi? Lalu Allah kata, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Aku tengok kamu paling muka kamu ke langit, berharap aku paling muka. Ya, walan waliyannaka kiblatan tardaha. Kami nak suruh kamu paling ke arah kiblat yang kamu suka. Awalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Sekarang palinglah muka ke Masjidil Haram. Masa Nabi itu sembahyang, atas sembahyang asal, atas sembahyang dulu. Nabi itu sembahyang. Ayat tu kau Nabi paling itu sembahyang. Paling itu sembahyang. Nabi paling itu jadi masjid kiblatan. Masjid kiblatan. Masjid tu dua kiblat. Dia ada masjid kiblatan. Sebab apa? Nabi pernah sembahyang di situ. Nabi pernah menghadap dua kiblat dalam masjid itu. Bahkan pula dalam masa itu sembahyang. Ayat ta'awali wajah syatral Masjidil Haram Nabi paling. Tapi yang orang salah beran sekarang ni, kita tak pernah fikir pun Nabi lagu mana dia ijtihad kiblat. Tanya orang salah tak lepas. Dia ijtihad ke mana arah kiblat? Kalau kita ngadap Masjidil Haram, patah mayang kena ijtihad mana dia kena cari kali lah, nak kena cerita tengok mana. Kita tengok masjid, kita tengok masjid di muka Madinah, hak mana hak kontor tu, siapa yang tentu kiblat? Masjid Nabi, masjid Quba, masjid apa? Tak pernah kita dengar sejarah sahabat supaya mencari arah kiblat. Tak ada. Dia mesti mereka ada satu ilmu, satu rupa yang mereka boleh tengok dengan mudah. Allah Alam kita tahu. Di Mekah tak buat.
Di Mekah tu kira Kaabah dekat. Madinah. Madinah. Dan di tempat-tempat yang lain. Macam mana orang boleh tengok. Saya yakin dia ada kaedah yang mudah. Kita nak punya falak kaedah payah. Tu pakai kayu tu kena payah, dia kena kompas semua payah. Masuk dalam hutan kata apa benda tu ni payah. Rumah Mujaya kayu tu kena tu tarik tadi. Takkan kita nak pergi mana nak bawa rumah Mujaya tu. Sebab saya pernah jumpa ada motor, dia tengok kiblat ni. Dia tak ada kiblat ni ada waktu sembahyang. Dia buka sejadah ni. Dia buka sejadah menghadap pokok matahari. Bukan kita mistik dah. Dia ada baca. Itu cara orang tua yang saya pernah jumpa. Kalau pada zaman Nabi lagi hebat tu kan. Waktu mudah sangat dia patut ibadah. Kan? Pada tu Uwa dia pula Aziz pernah. Tu Uwa dia Aziz pernah. Uwa dia Aziz ni dia boleh tahu. Dia tengok konyol tu dia tahu. Daun konyol ni hantu 3 hari 2 jam pergi 3. Saya pernah tanya tu Uwa ni jenis minta kawan dia. Uwa dia Arabi, saya tak pernah tanya dia. Uwa Arabi pun pandai Uwa ni. Saya kata ni jenis mistik ke ilmu jenis ilmu dalam ke mana? Kiraan. Ilmu kiraan. Dia boleh tahu. Jadi dia boleh tukar sikit. Dia boleh tukar. Tak lama orang ni nak jatuh dia tu. Dia apa pun dah haribah. Apa tengok dia. Tu orang zaman kemudian. Orang dulu lagi pakar. Buat lagu mana kita tak tahu. Adakah kita pernah dengar Nabi beristihad cari kiblat? Tak ada beristihad. Yang kita tahu dia buat masjid itu ya. Dia buat masjid. Di belakang Mekah tak apa. Madinah. Negara yang lain lagi. Mungkin ada kaedah kita tak tahu. Tapi kalau Nabi itu semula Nabi tak ada kira Nabi itu. Dia Jibril berapa? Sahabat-sahabat yang ni selepas pada Nabi meninggal banyak lagi masjid Sayyidina Umar, masjid Baru, macam mana dia buat. Dia ada kaedah-kaedah ni. Dia ada ilmu ni. Dia tengok umur kita, dia boleh tahu. Ada tubuh yang dia tengok umur kita, dia tahu. Dia tengok pokok, dia tahu umur berapa pokok ni. Dia boleh tahu. Saya tak ada belajar. Jumpa ahli Yahya Rafi. Dia orang Melaka duduk di Patan. Buat kolom di sana. Dan belajar dia sakit. Dia tak datang belajar, dia boleh tahu. Tengok manusia boleh tahu umur berapa, tengok pokoknya ada bila pokok ni nak mati. Dia boleh tahu. Dia bukan mesti lah, dia ada perkiraan. Dulu hebat dan kita tak mungkin bakat dia pun. Tak kesel tuan ni orang tahu dia ni cikgu dia untuk saya. Kita baca surat batu ni esok ni ada gahanam. Dia kata aku tahu bulan lepas ni. Surat bapak aku tak masuk lagi. Aku tahu bulan lepas ni. Kita masuk kita kata nak gerhana masuk surat bapak. 2 hari dia tahu bulan lepas tu tahu lah. Lepas tu dia tegak hari tu kan jam kan betul kalau macam tu dia tunjuk sebab format dengan tu tidak kira kasyat lagi masa falak pun yang berkira tu ahli tajak ahli falak kira ilmu Nabi beristihad tapi tak turun wahyu dia macam ni tak turun wahyu masuk ke Quran dia ada kaedah dia tak tahu. Kalau kata masa Nabi duduk semayang kan menghadap kepada orang susah juga anak ni dia itu tak, Nabi boleh tahu senang balik semua buka balik. Baik, menghadap kiblat. Menghadap kiblat ni menghadap Kaabah. Baik, kita nak tanya Kaabah ni Kaabah tu sendiri kan? Kaabah ni apa dia? Kaabah ni adalah hitam. Kaabah ni daripada Kaabah tu daripada sampai tujuh petala bumi. Tujuh petala itu Kaabah. Sebab apa kita kata begitu? Kaabah sembahyang Masjid Haram pada tingkat atas ni, kita tak tahu.
Mati kat atas, buka bawah. Tambah pula apa ni, Raja Arab Saudi ada buah duduk rumah bukit Al-Syiah duduk atas semua tak sah. Duduk bukit atas bukit Kaabah rumah. Dia Kaabah kiblat ni, dia Kaabah tu sampai di bawah bumi. Tak kira jauh mana bawah bumi tu. Sampai habis dan naik ke atas. Tu. Jadi kalau kita semayang orang Kaabah di bawah, orang semayang ikut ni pun semua sah. Atau mereka semayang di bawah ni. Kalau kita kata di Mekah ada lagi bangunan di Mekah. Di Mekah tu sendiri pun kita tengoklah tempat tempat apa dia sa'i tu pun di bawah dah. Bawah tu ada lagi. So, kalau kita duduk bawah tadi, Kaabah duduk atas ni, pun main sini besar. Kita nak ada jadi kiblat ni Kaabah turun ke bawah naik ke atas. Kiblat. Jom. Habis. Keenam, niat. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu dengan niat. Sahnya sesuatu amalan itu berdasarkan niat. Kalau tak niat tak boleh. Kenapa? Kerana dengan niat ini dia membezakan di antara ibadah sesama ibadah dan di antara ibadah dengan adat. Tak apa, kita baca dulu. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Itu kalau mazhab Syafi'i, innama sihhatu al-a'mal. Sah amalan itu dengan niat. Kalau mazhab Hanafi, dia tak payah bersalli dah mazhab Hanafi. Dia tak niat tak payah dah. Dia terus pergi takbir ya. Sebab nak takbir, kau nak katakan nak takbir, kita tak tahu benda apa kita nak mayang. Jadi dia kata innama kamalu al-a'mal binniyat. Sempurna amalan itu dengan niat. Itu mazhab lain, mazhab Nabi. Mazhab Syafi'i, innama sihhatu al-a'mal. Sah amalan itu dengan niat. Itu mazhab kita. Dalil masing-masing ada dalil. Nak cerita tak boleh kat sini. Saya pun tak ingat. Kalau nak cerita, kalau ingat pun, kalau ni pun panjang cerita dia. Kalau kata kita ikut je ulama. Ikut je. Ulama dia fikir siap lah. Kita jangan duk pandai-pandai. Baik. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya segala amal itu dengan niat. Hadis ini dipanggil madaruddin. Dia ada paksi, tempat berputarnya hukum hakam berdasarkan hadis ini. Hukum hakam semua berputar di hadis ni. Dia panggil madaruddin. Madar, paksi dia, paksi hukum semua berada di situ. Kerana semayang dia kena niat, zakat, semua segala benda, semua dia main di situ. Kalau tak kena niat sebab apa, dia semua dia main bergerak ni. Innamal a'malu binniyat. Dia dah panjang lah. Cukup sekat tu dah habis. Innamal a'malu binniyat. Semuanya segala amal itu dengan niat. Dia macam tadi lah. Kenapa kita disuruh kita niat? Kerana niat ni ada dua faedah. Pertama, bila niat ni dia tamyizul ibadah min ba'diha. Dia membezakan di antara ibadat dengan sesama ibadat yang lain. Dia membezakan di antara ibadat ni dengan ibadat yang lain, sesama ibadat. Contohnya, dengan kita bersedekah, dengan berwakaf, dengan memberi zakat. Memberi zakat pun hulu juga, bersedekah pun hulu juga, membayar hutang pun hulu juga, bayar hutang hulu juga. Dan di antara puasa sunat dengan puasa fardu.
Puasa sunat dengan puasa fardu, sembahyang sunat dengan sembahyang fardu, umrah sunat, umrah wajib. Itu membeza di antara sesama ibadat. Yang kedua, dia membezakan di antara ibadat dengan adat. Hak tadi membeza sesama ibadat. Yang kedua, membeza di antara ibadat dan adat. Contoh mandi. Mandi itu kalau kita tengok zuhir kan, mandi wajib, mandi sunat sama dengan mandi adat. Kita duk mandi kerana panas badan. Tapi dengan kita niat, maka terbeza di antara mandi wajib dengan mandi adat. Itu di antara faedah disyariatkan niat dalam ibadah. Baik. Tapi ada kecuali lah. Kalau ada ibadah-ibadah yang tak diniat, itu perbahasan yang lain. Cuma dalam mazhab niat ni ada juga mazhab-mazhab lain yang mengatakan niat ni tak wajib, macam mazhab Hanafi. Ada dalam mazhab Imam Syafi'i sini ada satu wajib. Satu pendapat dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan tak perlu niat. Sebab pandang niat orang tak akan tak sampai pasal dia nak takbir, dia nak masuk dalam masjid nak takbir tanpa ada niat. Ada kata begitu. Jadi kalau kita ni diganggu dalam niat, bolehlah kita ikut. Kalau ganggu sisi Allah tak pakai tanam tu, kadang-kadang dia diganggu sampai Allah dia kacau lah. Niat tak masuk-masuk, tak masuk-masuk je lah. Takbir tak masuk, mana masuk mana. Dan kita pakai mazhab lain. Tak payah pakai yang takbir mazhab Hanafi. Dalam mazhab Syafi'i dia satu wajah. Satu pendapat yang tak ingat. Tak perlu kita pakai. Mana? Tak perlu niat. Hanya ada anak mayang kuat. Nak mayang maghrib. Mayang maghrib buat 3, baru 2. Takbir nak bawa anak baru. Sudah. Dia kalau kita buat macam lama-lama dia hilang. Dia wawah dia selagi kita wawah dia kotor. Kalau kita ikut lawan dia beringan-ringan dan lama dia ringan balik. Jadi kita payah saya kacau saya aku niat. Aku tak mahu niat tu, senang. Allah Akbar, ingat dulu lah. Okey, Allah. Kalau syaitan lah, dia tak kacau dah balik. Kita masuk balik lah. Kita usaha, kita niat balik lah dalam hati tu. Dia tak boleh taklid. Macam dulu nak tawaf. Nak tawaf kena dulu. Susahlah saya tengok orang yang diajak. Umrah pernah butuh hambali pula dah. Iya. Tapi untuk Mufti Haji Hasan dia cari buka. Jadi sebab dia orang pondok, Mufti Haji Hasan dia orang pondok. Dia orang pondok senang. Kalau tak pergi pondok dia baik. Dia kata kenapa duduk ikut taklid masalah. Dalam kitab Mahali pun ada, kitab Qulubi. Kau mengatakan yang menyentuh batal, yang disentuh tak batal. Yang disentuh tak batal, yang itu batal. Ada kau boleh mengatakan kalau tidak ada syahwat tak batal. Tak baik duduk taklid masalah. Dia Syafi'i, wudu Syafi'i, tak apa nak betul lagi tu. Hambali pula. Tak apa. Tapi susah orang susah. Pertama kita tumit. Tumit ni kita tak tahu kita menyentuh ke kita yang di situ. Kita kaki kita di belakang orang tu. Kena makcik di belakang. Siapa yang menyentuh, siapa yang disentuh ni. Payah juga. Saya kalau hanya 1-2 saya jaga. Tahu hak tamu hak kedua hak halalah lantak di tengah Nabi. Aku tak lain. Payah. Ini main Turki, ini apa tak pakai Turki. Untuk Pakistan. Perempuan tanya apa orang tahu. Lelaki dia hilang muka rumah tangan. Kita macam tu fikir. Tadi kaki ada hanya pakai stokek apa? Dia orang makan lelaki dia tinggal, dia orang dia langgar dia. Dia tengok dia masuk gigi. Tahu kita tak tahu. Atau mazhab
boleh, tapi terdesaklah kan. Macamnya di tempat di macam tawaf tu memang dimasuk dalam terdesak. Orang ramai nak pergi tanah pula nak kena turun pergi sana. Pergi ke tempat sa'i turun pergi bawah tu. Tahu dia kata rumah hujan kan. Tanah untuk keluar pergi sana naik agak pula. Okey, bayar. Dia apa heran juga dibelah Masjid Haram. Kan ada tempat-tempat tempat-tempat kita nak niat ihram ikut. Apa salah kalau buat kolam? Buat kolam macam masjid. Semua pakai air pipe berlambat ni. Kolam tu keluar dulu. Buat kolam banyak. Semua pipe. Ya memanglah membazir tak kira membazirkan kolam kita guna air bazir, tapi itu membazir maknawi. Hari membazir isi pun air pergi gitu dah. Kalau buat kolam senang. Belum culut-culut senang. Semua dah kena bari dulu. Salah apa yang dia buat kolam? Tak ada kolam. Kita tengok di Tanah Arab tu. Betul tak? Tak ada kolam. Buat kolam senang. Buat juga kolam senang. Buat kolam senang. Kolam dulu. Kita tak kurang. Saya pada kita duduk jadi kita orang. Duduk dekat-dekat pula dia mojik nak buka nak duduk kan. Kalau kolam senang. Nanti dia kena pergi ada buat Raja Saudi nak show dia. Bayar kita dia tak boleh senang. Niat ada. Sesungguhnya segala amal itu dengan yang habis. Ketujuh, takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Tu. Sebab apa? Kerana sabdanya Nabi, tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslim. Tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Apa maksud? Haram sembahyang itu ialah dengan takbir, dan halalnya halal sembahyang itu ialah memberi salam. Apa haram? Bila kita mula takbir, haramlah segala yang halal. Haram bercakap, haram makan, walaupun makanan itu halal. Walaupun cok jakim pun. Ni halal ni makanan ni. Kalau haram pula takbir habis dah, tak boleh. Cakap pun tak boleh, makan boleh, minum pun tak boleh. Itu datang haramnya. Haram semai itu takbir dan halalnya salam lah. Bila halal, kalau kita nak halal segala yang haram, beri salam. Itu kata setengah begitu. Kata setengah halal ni maknanya apa? Kita nak melepaskan, tahan dulu, kita nak lepaskan daripada ikatan sembahyang itu dengan kita memberi salam, Assalamualaikum. Baik. Tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Dia asalnya hadis ni kepala dia tu Miftahus Salah al-Wudu. Itu kepala dia. Miftahus Salah al-Wudu. Kunci sembahyang ni wudu. Tahrimuha at-takbir. Haramnya sembahyang itu takbir. Tahliluha at-taslim, halalnya dengan salam. Dia ada kepala dia tu syekh. Syekh Nabi maksudnya kepala hadis Miftahus Salah al-Wudu wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Anak kunci dan pembuka bagi sembahyang itu ialah wudu. Yang haramnya itu ialah takbir, dan halal itu ialah dengan salam. Jadi di sini kata Syekh Al-Khattabi, kata Syekh Al-Khattabi, hal ini nak membayangkan bahawa takbir dan salam itu daripada rukun sembahyang.
Dan kalau kita nak menghalalkan sembahyang, kena beri salam. Sebab ada juga orang faham sembahyang ni masuk dia dengan takbir, nak buka dia buatlah mana pun. Ambil coklat makan kau, buat angin kau apa ikut, buat satu perkara yang batal, tak boleh. Kalau kita buat innaka hamidum majid, kita buat benda yang membatalkan sembahyang, keluar sembahyang, dah tak boleh batal sembahyang. Ini bukan keluar sembahyang, dia kena salam. Tu pun ulama saya sebut, bukan sebut saja, ulama ada juga guru-guru yang mengatakan salam tak, tu salam tu sama satu. Dia bagi tahallul, nak buka sembahyang, kita buat sesuatu yang batalkan sembahyang, tak boleh. Sebab Nabi sebut salam. Tak salam tu salam lah. Ulama faham pula, tapi kenapa kita tetap kena salam juga? Ulama faham, ibu nama pula. Alif lam mu'allam lil